dalam sebuah hadis. Hadis ini panjang dan saya pernah baca di mana masjid, saya tak ingat. Cerita tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apabila dia menikah kali yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tak kurniakan kepada dia anak. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menikah satu lagi, dan isteri dia yang kedua ni nama dia Hajar. Bukan kita sahaja, Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri pun apabila berpoligami ada masalah. Masalah di antara first wife dia yang bernama Sarah dengan isteri muda dia, dengan second wife dia yang bernama Hajar. Jadi masalah. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bawa Hajar, isteri muda ni, dengan anak, iaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dia bawa isteri dengan anak ni, bawa pi sampai ke satu tempat yang kering kontang, yang tidak ada air dan tidak ada orang duduk. Dia pergi tinggal isteri dia di situ, dia pergi tinggal Hajar, dia pergi tinggal Ismail di situ. Dan dia pacu kuda dia nak balik ke tempat dia. Hajar, isteri dia yang juga mak kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam, ligan. Dia ligan suami dia, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ni. Dia ligan. Sambil duk lari, sambil duk ligan suami dia, sambil dia tanya. Dia kata, tinggal kami dekat sini ni, tinggal kat siapa? Dia kata, hang tinggal kami dua beranak di sini, satu bumi kering kontang, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada orang. Tinggal kami dua beranak dengan anak baby kecil ni, tinggal kami kat siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam sambil duduk atas kuda, dia kata, ilallah. Dia kata, aku tinggal hampa dekat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Padan dengan Hajar isteri dia ni. Bila Nabi Ibrahim alaihissalam kata dekat dia, aku tinggal hampa dekat Allah, dan Hajar ni respon di mulut dia spontaneously, spontan. Dia kata apa? Dia kata, raditu billah. Dia kata, kalau dah macam tu, aku redha dengan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan hati yang berat, pasal dia pergi buat tu atas perintah Allah, bukan suka hati dia. Dengan hati yang berat, dia tinggal isteri dan tinggal anak dia yang masih baby. Dia pacu kuda balik, dia tak beralih dah tengok kepada isteri dan anak dia. Hajar dan juga anak dia Ismail, Nabi Allah Ismail yang masih kecil ni, duk minumlah apa bekal yang bawa ni, sehingga habis makanan dan habis minum-minuman. Bila habis, Hajar lari daripada tempat duduk dia di tengah padang pasir kering kontang ni, pergi ke arah satu bukit. Bukit tu ialah Bukit Safa. Dia pergi di bukit tu, dia naik di atas bukit tu, tengok kut ada mana-mana orang yang lalu di situ. Dia nak panggil, nak minta tolong. Ayak tak ada siapa. Balik mai dekat anak dia, bekalan ayak sudah habis. Sekali lagi pergi pula atas Bukit Safa, duk tengok kut ada siapa mai. Tak ada. Dia lari daripada Safa pergi ke Marwah. Naik atas Bukit Marwah, tengok kok ada mana-mana kabilah, mana-mana rombongan yang lalu di kawasan tu, nak tahan, nak minta tolong. Kok boleh tolong bagi ayak sikit. Tak ada. Dan dia ulang alik Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah 7 kali. Asal usul Allah Subhanahu wa taala nak mensyariatkan ibadat haji ni, ini cerita dia. Kita duk pergi haji, kita duk pergi umrah, orang lari, kita lari. Kita pun tak tahu pasal apa. Lepas kata lampu hijau, hamo lari sikit, lari. Lepas kata lampu hijau habis dah, berjalan. Sampai di Bukit Marwah, naik pula berdiri, turun pula. Tak tahu apa satu. Umrah pergi 4 kali dah. Di sebalik syariat ibadat haji itu ada cerita dia. Cerita dia apa? Cerita yang kita duk cerita ni. Cerita ini daripada hadis sahih riwayat Imam Muslim. 7 kali pi balik, teringat Hajar kepada anak dia yang dia tinggal di satu tempat tu. Lari pi dekat anak dia. Sesampai saja Hajar di tepi anak dia, tiba-tiba dengar satu suara. Bila dia dengar suara, dia cari, tak nampak siapa. Kata Hajar kepada suara tu. Ini saya summarize hadis, kalau baca tak tahu cerita. Dia kata dekat suara tu, dia kata, arif in kana indaka khair. Tolong sikit, dia kata. Kalaulah sekiranya
dalam hati hang ada sikit khair, ada sikit kebaikan. Dia tak tahu siapa, tak nampak siapa masa tu, cuma dengar satu suara. Dia terus kata dekat suara yang dia tak nampak siapa ni, dia kata tolong sikit. Kalau sekiranya hang dalam hati ada sikit kebaikan, tolong sikit bagi ayah kat kami dua beranak ni. Rupa-rupanya suara itu adalah suara Jibril alaihi salam. Yang cerita di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rupanya suara itu, Tuhan punya suara itu ialah Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam pun menampak akan rupa dia dalam bentuk rupa manusia. Kata dalam hadis tu, dia kata wa ghamaza aqibahu 'alal ardi. Maka Jibril pun tendang sikit dengan tumit kaki dia ke arah bumi tu. Dia tendang sikit dengan tumit kaki dia. Tuan-tuan ingat balik, kita duduk mengaji sekolah Arab, ustaz sekolah Arab kata, tumit siapa? Tumit Nabi Ismail. Nabi Ismail ni masa tu baby, dia duduk kuangkuit, tahu kuangkuit? Duduk kuangkuit, tumit kaki Nabi Ismail tu, tendang tanah tu, terpancak keluar air. No, dalam sahih Muslim kata apa? Jibril alaihi salam tendang sikit dengan tumit kaki dia. Bila dia tendang saja, fambathaqal ma, terpancuk keluar air daripada bumi itu. Terkejut Hajar ni. Terkejut Hajar. Dia kepung-kepung air yang terpancuk keluar tu. Dia kepung-kepung menjadi sumber mata air sehingga ke hari ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kata apa? Nabi Muhammad kata kalaulah sekiranya Hajar tak kepung-kepung air tu, nescaya dia menjadi satu sungai di kawasan itu. Kerana Hajar kepung-kepung, dia jadi telaga. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama hadis buat calculation, buat kira-kira daripada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam hidup. Nabi Ibrahim hidup berapa lama? Lepas Nabi Ibrahim kira sampai hari ini, umur telaga Zamzam itu sudah 4,860 tahun. 4,860 tahun. Berdasarkan kepada sumber-sumber yang ada yang menceritakan umur Nabi-Nabi ini semua, dia pakai klik. Sampailah tahun ni lebih kurang 4,860 tahun umur telaga Zamzam. Sehingga ke hari ini telaga Zamzam tidak pernah kering walaupun musim kemarau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu cerita dia. Kemudian sambung hadis di hujung tu, bila tinggal Hajar, Hajar akhirnya mati. Sampai tinggal Nabi Allah Ismail alaihi salam. Satu hari Nabi Ibrahim alaihi salam mai nak ziarah. Memang dia duk mai once a while. Lama-lama sekali dia mai tengok Hajar dengan anak dia Ismail. Lepas kematian, selepas kewafatan Hajar ini, Nabi Ibrahim mai. Masa dia sampai, Nabi Ismail alaihi salam tengah doa sah anak panah dia. Bila dia mai, sambung hadis tu, dia kata faqala ya Ismail. Yang ni saya baca matan hadis. Dia kata ya Ismail, inna rabbaka amarani an abniya lahu baitan. Ini yang kita nak cerita. Nabi Ibrahim bila mai, dia tengok anak dia, dia kata dekat Nabi Ismail. Dia kata, wahai Ismail, Tuhan kamu memerintahkan aku, dia kata, untuk bina satu rumah di sini. Maksud baitan dalam hadis itu bukan rumah nak duduk, tetapi baitullah. Untuk bina satu rumah ibadah kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam kata macam tu. Kata Ismail, dia kata ati' rabbak. Dia kata, bapak, kalau itu perintah Allah, bapak kena ikut. Bapak kena taat perintah Allah. Kata Nabi Ibrahim, innahu qad amarani an tu'inani alaih. Nabi Ibrahim kata, tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan hang tolong bapak untuk nak bina rumah ini. Allah suruh bapak bina, tapi Allah suruh hang tolong bapak untuk nak bina rumah ini. Kata Nabi Ismail, idzan af'al. Dia kata, no problem. Kalau macam tu, kalau Tuhan suruh, jom kita pergi buat. Maka dua beranak pun start bina. Faqama faja'ala Ibrahim
yabni. Maka mulalah dua beranak ni, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, bina Kaabah yang hari ini duk ada di tempat dia. Di situlah tapak Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anak dia Nabi Ismail alaihissalam bina Kaabah dulu. Di situlah tapak yang kita duk pi tawaf, haji dan umrah pada hari ini. Di tapak yang sama. Wa Ismail yunawiluhul hijarah. Bapa dia duk letak batu, Nabi Ismail tanggung batu mai suruh kat bapa dia. Bapa ambil susun buat dinding. Dia pergi hangkut batu buat mai suruh kat bapa dia. Bapa dia ambil susun buat dinding. Macam tu keadaan depa. Wa yaqulani, sambil duk susun batu tu, dua-dua beranak ni sebut, Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu apa tu tuan-tuan? Itu ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Benda tu diucapkan oleh dua beranak ni sambil duk bina, sambil duk ucap Rabbana taqabbal minna. Dan inilah adab kita apabila kita buat apa-apa ibadat, modok sebut Rabbana taqabbal minna. Rabbi taqabbal minni. Kita semayang pun kita kena minta, ya Allah, terimalah semayang kami ni. Kita puasa, kita minta, ya Allah, terimalah puasa kami ni. Kita baca Quran, kita minta, ya Allah, terimalah bacaan Quran kami ni. Kita bagi sedekah, kita minta, ya Allah, terimalah sedekah yang kami bagi ni. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ramai manusia di hari akhirat esok, bila sampai di depan Allah, tengok-tengok dia punya bank statement dia zero. Pada masa tu dia tanya Allah. Dia kata, ya Allah, masa hidup aku semayang, mana pi semua? Tak ada. Ya Allah, masa hidup aku pi haji, mana pi pahala haji? Tak ada. Ya Allah, masa hidup aku pi umrah berapa kali, mana pahala umrah? Tak ada. Ya Allah, ni apa ni? Semua aku buat tak ada ni. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ibadat yang kita buat kadang-kadang ada masalah. Kadang-kadang ada masalah. Contohnya masalah apa? Dalam melakukan ibadat kita syirik pada Allah. Kita buat ibadat tapi niat nak tunjuk ke orang. Kita tunjuk ke orang, maksudnya kita mensyirikkan orang hak kita nak tunjuk tu, kita associate dia dengan Allah. Syirik ni maksudnya associate. Itu sebab bila kata Profesor Madya, dia panggil associate professor. Ataupun maksud dia profesor syirik. Bukan macam tu. Itu masuk associate lain. Kan? Associate ni maksudnya apa? Dia pergi join sekali. Dia associate. Aku buat ibadat ni kerana Allah, tapi sambil dengan kerana Allah, kerana nak tunjuk ke orang. Di hari akhirat esok, bila tengok statement kosong, bila dia pergi tanya Tuhan, Tuhan kata apa? Pergi minta pahala dekat orang yang nak tunjuk dulu. Kalau hang buat untuk aku, Tuhan kata aku bagi pahala. Tapi kalau hang buat kerana orang lain, pergi minta ke orang lain tu. Maka ramai manusia di hari akhirat esok, tengok-tengok statement dia zero. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Oleh kerana itu, adab kita dengan Allah. Bila kita buat ibadat, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ibadat ni daripada kami. Kadang-kadang dia nak lari hati kita ni. Kadang-kadang dalam pada duk jaga tu, dia nak lari. Tarik balik. Ya Allah, aku buat ni kerana engkau, ya Allah. Dalam pada duk jaga tu, dia selisih tuan-tuan. Dia selisih. Dia main lintasan dalam hati. Teringat macam nak kerana orang lain. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku buat kerana engkau, ya Allah. Kita tarik balik. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ibadat yang kami buat ni. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau, ya Allah, Tuhan yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Engkau dengar kami punya doa, engkau dengar kami punya bacaan Quran, engkau dengar apa yang kami buat. Terimalah apa yang kami buat ini. Qal hatta irtafa'al bina. Sambung hadis tu, dia kata apabila binaan Kaabah itu naik tinggi, mula-mula kita boleh susun lagi. Dia sampai takat standing height, dia panggil. Standing height, takat kita berdiri, tinggi dia takat mana? Takat tu ya tangan sampai. Sedangkan Kaabah tinggi lagi. Nabi Ibrahim alaihissalam pada masa tu tua dah. Dia nak buah tinggi, dia tak larat.
Kata dia macam ni, hatta tafa'al bina, apabila binaan sudah naik tinggi, wa dha'afa syekh an naqlil hijarah. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dia dah dhaif dah, dia dah jadi lemah dah, dia tak larat nak buah tinggi-tinggi. Faqama ala hajaril maqam. Maka Nabi Ismail alaihi salam pergi ambil satu ketul batu, letak nak buat lapik untuk Nabi Ibrahim pijak atas batu tu untuk naik lebih tinggi, nak susun batu dinding Kaabah. Batu tu lah hari ini dipanggil Maqam Ibrahim. Maqam maksud dia apa? Tempat berdiri. Dalam bahasa Arab berdiri dia kata qama. Qama berdiri. Maqam tempat berdiri. Kan? Kita orang Melayu bila sebut maqam kita kata kubur. Dan ada di kalangan orang kita bila pergi haji, bila pergi umrah, bila sampai dekat Maqam Ibrahim, dia duduk bagi salam macam bagi salam kat orang mati. Dia lalu kau tu assalamualaikum ya, duduk main doa bagi orang mati pula. Kawan sebelah sudah dengar. Jangan duk baca apa tadi tu. Dia kata bagi salam kubur Nabi Ibrahim. Masya-Allah. Orang buat kursus haji hang tak pi. Maqam maksud dia apa? Tempat berdiri. Batu yang Nabi Ibrahim berdiri masa duk bina Kaabah tu, batu tu yang duk ada di tempat yang duk ada hari ini. Maka batu tu dipanggil Maqam Ibrahim. Faja'ala yunawiluhul hijarah. Bila pijak batu tu dia boleh letak batu lebih tinggi lagi. Wa yaqulani, dan dua-dua beranak ni tak habis-habis duk sebut Rabbana taqabbal minna. Wahai Tuhan kami, terimalah ibadat kami ni. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sampai hari ini kita dapat tengok apa yang ada adalah peninggalan daripada sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan anak dia Nabi Allah Ismail alaihi salam bina Kaabah.